Graduan UMS dituntut agar mereka dan tidak mudah gentar menghadapi cabaran. Itu antara fokus lintas langsung dari Sabah. Berturannya bersama Inisia Dollars. Silakan, Anne. Ya, Nurul, keberadaan graduan dalam masyarakat adalah satu kekuatan kerana kebijaksanaan graduan akan membawa kepada kemajuan. Yang di-Pertuan Negeri yang juga Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin berkata, sehubungan itu graduan UMS perlu peka kepada perubahan semasa, berilmu dan berakhlak mulia serta tidak mudah gentar menghadapi cabaran. Jelas Tun Dr. Johar, dengan sikap yang utuh dan kental, graduan akan mampu membina semula negara Malaysia menjadi sebuah negara yang maju, berprestij dan disegani. Tun Dr. Johar berkata demikian dalam ucapan sempena Majlis Convocation UMS ke-24 di UMS Kota Kinabalu. Tun Dr. Johar juga berharap inisiatif yang dilaksana UMS khususnya dalam memajukan pertanian berteknologi tinggi dan pintar dengan hasrat melahirkan graduan melalui program Sarjana Muda Teknologi Pertanian Persis Pintar yang akan ditawarkan mulai tahun depan akan memberi sumbangan besar dalam bidang pertanian dan kestabilan makanan sekaligus mewujudkan jaminan peluang pekerjaan kepada graduan. Dalam pada itu, seramai 4,298 graduan Universiti Malaysia Sabah UMS diraikan dalam Majlis Convocation UMS ke-24 di Dewan Chancellor yang berlangsung selama 3 hari bermula hari ini. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, daripada jumlah itu, seramai 3,798 ialah graduan ijazah sarjana muda, sarjana 271, Doktor Falsafah 92, Diploma 73 dan Diploma Pasca 64. Seramai 126 graduan antarabangsa juga berjaya menamatkan pengajian, antaranya Jepun, China, Korea, Brunei, Yemen, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Chad, Gabon, India, Mozambik, Filipina dan Timur Leste juga menerima scroll masing-masing. 14 graduan orang kurang upaya OKU juga antara yang akan menerima scroll, manakala 24 orang lagi ialah graduan pertama bagi program ijazah sarjana muda minyak dan gas daripada Fakulti Kejuruteraan UMS. I feel tremendously happy for the hard work and all the support that I get. Cabaran yang paling rencam setakat ini saya nampak ialah kawalan diri lah, ya, mengawal diri daripada media-media sosial yang mempunyai pengaruh yang pelbagai. Ada yang bagus, ada yang neutral, ada yang kurang bagus. Jadi anak-anak muda kita harus ada integriti tapi self-filtration yang baiklah terhadap apa yang mereka serap sebagai ilmu. Dalam pada itu, seramai 64% daripada jumlah graduan merupakan pelajar tempatan Sabah, manakala selebihnya ialah pelajar dari negeri lain dan luar negara. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah dalam perancangan mewujudkan Sekolah Seni Sabah dengan bangunan serta fasiliti sepenuhnya milik institusi berkenaan. Ini kerana satu-satunya Sekolah Seni Sabah sedia ada masih menumpang di Sekolah Menengah Kebangsaan Elopura Bestari Sandakan. Pengarah JPN Sabah, Datuk Tahnia Jaman berkata usaha berkenaan bagi menyediakan peluang pembelajaran seni yang efisien dan kondusif kepada anak-anak Sabah. Ia sekaligus berupaya merealisasikan matlamat JPN Sabah memartabatkan seni budaya di Sabah melalui sekolah seni tersebut. Kita memang ada cadangan untuk membina sekolah seni yang memang betul-betul sekolah seni. Sekarang ini masih lagi berada di sekolah yang kiranya bukan totally sekolah seni. Jadi kita akan sedang mencari ruang agar sekolah seni ini akan mendapat fasiliti yang sepatutnya. Jadi itu perancangan seterusnya lah. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menyaksikan konsert Kemilau kali kelima Sekolah Seni Sabah di Dewan Masyarakat Sandakan. Konsert berkenaan dijayakan 180 pelajar Sekolah Seni Sabah dari tingkatan 1 hingga 5 diserikan dengan persembahan musical teater serta nyanyian medley pelajar.
Seramai 50 pelajar B40 Sekolah Rendah dan Menengah Pulau Gaya serta 20 rumah yang terjejas akibat ribut petir minggu lepas menerima sumbangan daripada Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia Sabah, iGuru Sabah. Sumbangan berupa baucer bantuan awal persekolahan berjumlah RM120 merangkumi peralatan sekolah serta wang tunai RM200 kepada rumah terjejas. Yang di-Pertua iGuru Sabah, Ustaz Muhammad Amin Ribang berkata, sumbangan bertujuan mengurangkan bebanan ibu bapa dalam masa sama membantu penduduk yang terjejas akibat bencana alam. Harapkan bantuan, dua jenis bantuan ni sampai kepada golongan sasar dan golongan sasar boleh mendapat manfaat yang maksimal lah. Dan kita sesuai dengan tema kita, pembela guru, pembina generasi. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyerahkan sumbangan berkenaan di Pulau Gaya, Kota Kinabalu. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada iGuru khususnya yang membagi sumbangan. Walaupun tidak seberapa, namun kami berbesar hati kerana sangat-sangat memerlukan pada masa ini. Harapan kami semoga NGO-NGO dapatlah berterusan untuk membantu kami di bila-bila masa. Saya bersyukur dan gembiralah dan sangat berterima kasih kepada iGuru Sabah dan Yayasan Ikhlas yang telah memberikan kami sumbangan yang berbentuk voucher, dan voucher itu dapat digunakan untuk membelanjakan barang-barangan sekolah. Gembira. Senang macam dapat bantuan, macam dapat barang-barang lah. Untuk keperluan asas kami di SK Pulau Gaya yang dikena bencana. Mungkin ramai lagi hijau akan bagi lagi bantuan di sekolah kami untuk budak-budak yang kurang mampu. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Berita seterusnya kembali bersama Nurul. Nurul. Terima kasih Nidia Dolus.